Lia, kenapa ni? Cik dah masak tak sedap ke? Sedap. Habis tu, kenapa tak makan? Mak dengan ayah tu bergaduh lagi, Ma. Shh, Ijal. Kan dah janji jangan beritahu Cik dah. Alamak, lupa. Tak apalah. Bagi tahu Cik Dah. Manalah tahu Cik Dah boleh tolong apa-apa kan? Ibu dengan ayah bergaduh pasal apa pula? Dia tak boleh bagi tahu Cik dah. Kenapa? Ayah pesan. Jangan bagi tahu sesiapa pun kalau ibu dengan ayah bergaduh. Berdosa. Okey. Cik Dah takkan tanya dah. Tapi kalau Lia nak cerita, Cik Dah boleh dengar je. Dan Cik Dah janji takkan bagi tahu dengan sesiapa pun. Okey. Itu antara sedutan drama yang ada kena-mengena dengan topik kita hari ini, iaitu aib jangan dikongsi. Yang mana kalau kita tengok kan, kanak-kanak sendiri mereka tahu ayah mereka jangan bagi tahu kan, itu antara yang menjaga aib lah. Tapi ada juga dalam kalangan masyarakat kita ni yang kadang-kadang dalam sedar ataupun tidak sedar mereka tidak menggunakan ataupun berfikir panjang untuk berkongsikan mengenai kelemahan orang ataupun kekurangan orang di sekeliling kita. Dan di laman Facebook kita, Natirah telah berkongsi berkata, tepat sekali, aib jangan dikongsi. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada akal fikir begitu. Katanya bijak pandai. Okey, Setuju baik. sekali. Kita bersama dengan dua orang tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Elias dan juga Lufia Omar. Selamat tengah hari kedua-duanya. Assalamualaikum Dato' Lufia. Alhamdulillah. Okey, baik. Dato' Ustaz, mungkin kita mulakan dengan Dato' Ustaz dahululah. Kalau kita lihat sedutan drama tadi, komen di Facebook, dan mungkin Dato' Ustaz boleh memberikan penjelasan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan aib. Sebab kadang-kadang niat kita baik, tapi mungkin itu dilihat sebagai kita berkongsi keburukan orang lain, tetapi mungkin kita nak selamatkan orang lain daripada masalah, sesuatu masalah itu. Jadi Dato' Ustaz, boleh Dato' Ustaz berikan maksud di sebalik aib itu? Baik, terima kasih Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada semua, terima kasih pada Lufia, terima kasih pada penonton semua. Aib terbahagi pada dua, Fatin, Sugi, ada dua aib. Yang pertama, aib yang dipanggil sebagai bersifat khalqiyah, yakni bersifat kejadian semula jadi yang ada pada seseorang tu. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan dia macam itu. Sama ada dia ni OKU ke, dia ni ada masalah penyakit di badan dia ke apa ke, maka itu aib. Aib ciptaan semula jadi, Allah Tuhan yang menciptakan dia. Maka aib yang sebegini wajib ditutup dan haram disebarkan kalau itu memalukan dia. Wajib dijaga. Yang kedua, aib yang berbentuk perbuatan si pelaku itu sendiri. Sama ada perbuatan itu berbentuk maksiat yang berlaku secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu aib itu adalah aib pada dia. Maka itu juga hendaklah ditutup, dan walaupun ditutup maksiat dia tadi, hendaklah ada wujud satu lagi perkataan, nama dia amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah kita nasihat dia, cegah dia daripada buat jahat, nasihat dia supaya stop daripada melakukan kejahatan. Okey. Aib dia. Jadi ini bentuk dua aib. Sampai Imam Syafi'i sebut, sesiapa yang menasihati atas kejahatan orang lain, siapa yang memberi nasihat kepada orang lain, hendaklah ditutup aib orang yang kita nasihat. Sesiapa yang memberi nasihat kepada orang lain, kemudian dia buka aib orang yang dia bagi nasihat, itu dikira sebagai membuka aib. Hukumnya juga dilarang dalam Islam. Jadi itu dua bentuk aib secara umum.
InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak tanya juga kepada Lufia kan, kalau kita melihat kepada teknologi sekarang ini kan, di media sosial khususnya meluas, siapa-siapa pun boleh bercakap, siapa-siapa pun boleh naikkan status untuk bercakap mengenai sama ada orang di sekeliling ataupun keadaan semasa kan. Untuk Lufia sendiri kan, kita kadang-kadang melihat, kalau kita melihat itu, kita perlukan untuk adalah kita punya alasan kita sendiri kan. Macam Lufia sendiri, apa pendekatan kalau melihat sesuatu dan apa tujuan sebenarnya untuk menaikkan status? Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Warta hari ini kerana sudi menjemput Lufia juga walaupun live di rumah. Tapi Alhamdulillah dapat juga bertemu dengan Ustaz Kazim Ilyas. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita sebagai influencer ataupun artis ataupun selebriti, kita memuat naik sesuatu status untuk kadang-kadang kita nak share lifestyle kita ataupun masakan ataupun ada juga setengah influencer yang mungkin memperagakan baju-baju ataupun barang makeup untuk sharing, dan juga kadang-kadang ada juga isu semasa yang perlu juga dibincangkan, dan juga kita kadang-kadang orang kata bila kita melihat keadaan sekarang ni yang semakin menakutkan, which is banyak orang yang membuka aib mereka sendiri, kadang-kadang kita perlukan satu macam orang kata perbincangan lah bersama-sama dengan followers dan juga orang-orang yang melihat keadaan sesuatu tu adakah boleh diperlakukan begitu ataupun tak dalam sesuatu isu. Okey. Dan Lufia, mungkin sebelum saya nak bertanya soalan ni kepada Ustaz, saya nak tanya Lufia jugalah pendapat Lufia kan. Tadi Ustaz telah berkata yang kita nasihat seseorang itu secara peribadi. Tetapi Lufia, kalau dalam situasi yang kita sudah pun menasihati seseorang secara peribadi tetapi tiada perubahan dan aktiviti yang ataupun kita lah sebagai mangsa kepada orang itu, kita melihat ada seseorang lain yang menjadi mangsa kepada orang yang sama itu dan perlakuannya tidak berubah setelah kita menasihati. Bagaimana pula Lufia kalau situasi ini, bagaimana Lufia akan mengatasinya ataupun menghadapinya? Jika kita contohnya kita kena sangat berjaga-jaga tentang macam mana nak nasihatkan orang dan macam mana juga nak jaga aib orang. Jadi kalau ada sesuatu perkara yang dilakukan contohnya secara public, dan saya rasa pihak berkuasa ataupun juga pendakwa kena juga menegur secara public. Dan sebagai juga seorang public figure, saya rasa saya pun perlu ada suara juga untuk orang kata menegaskan yang perkara yang tidak boleh dan dilarang dalam agama maupun dari segi etik, kita tak perlu pamerkan di publik kerana kita juga sayang, kita pun ada peranan sebagai public figure untuk kita sayang masyarakat kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Jadi dia kiranya macam kita ada cara untuk menegur, tetapi ada juga cara untuk kita menegaskan sesuatu perkara itu harus diberhentikan. Contohnya pada sesuatu isu yang tidak baiklah untuk masyarakat. Baik, Datuk Ustaz, boleh juga saya nak tanyakan di sini, kalau kita menegur, kan kita mulakan dengan konteks menegur dan membuka aib ini, adakah kalau kita menegur itu secara tidak langsung kita berpotensi untuk membuka aib individu tersebut? Ya, yang pertama sekali, kalau kita tegur secara viral, tegur secara terbuka, masalahnya orang yang kita tegur tu baca ke apa yang kita tegur? Kadang-kadang dia tak baca pun, dia tak dengar pun komen pun, dia buat hadiah je. Tapi orang lain telah membaca teguran kita. Tak sampai juga. Sebab itu kena tegur dulu secara bersemuka. Tulis surat ke, jumpa dia ke, kalau dulu tulis surat lah ke hadapan adinda yang dicintai lah. SMS, SMS Sekarang kita dah macam-macam benda boleh buat.
ada orang yang bersemuka, itu lebih baik. Maknanya nasihat dia elok, benda ni tak elok. Itu lebih baik. Tetapi dalam hakikat yang lain, dalam keadaan tertentu, misalnya Fatin tanya tadi, Sujita pun tanya tadi tentang macam mana dah tegur dah orang ni kena, orang ni kena, macam mana ni, nak buat macam mana ni. Betul. Sebab itu dalam Islam, dia ada 6 orang ataupun 6 situasi yang membolehkan dia diumpat ataupun dibuka aib dia. Okey. Ada pula yang pertamanya ialah membuat aduan apabila dia dizalimi, dibuat aduan kepada pihak berkuasa. Misalnya saya ni ada satu orang kena gangguan seksual, gangguan seksual betul kan. Nampak pada orang baik je ni tapi dia duk ganggu saya. Betul. Saya boleh pergi report. Bila saya nak nasihat, awak jangan. Tak mau juga. Maka boleh report. Itu tidak dikira membuka aib. Okey. Kita pergi report, kita pergi mengadu pada pihak yang berkenaan. Yang kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Maka boleh kita ngumpat dia. Yang ketiga, menceritakan kepada pihak mufti bagi mendapatkan hukum. Misalnya berlaku, tuan, dia ni buat sekian-sekian macam ni. Ajaran yang dia buat tu boleh ke? Pelik lain Awak dah buka aib saya dekat mufti. Tak, untuk mendapatkan hukum, maka boleh dibuka aib dia. Yang keempat, mencegah umat Islam daripada terlibat dengan keburukan yang ditimbulkan daripada dia. Misalnya ada benda yang saya buat ni, orang percaya pada saya. Pada saat itu orang percaya pada saya, padahal saya ni buruk perangai saya. Maka orang lain nak mengajak supaya orang lain berhati-hati dengan Ustaz Kazim. Dia ni tak betul dia punya ni. Maka itu tidak dikira sebagai mengumpat. Tidak dikira sebagai membuka aib. Kerana nak menyelamatkan ramai orang lagi supaya tidak rosak dengan ajaran yang saya buat misalnya. Yang keduanya, menceritakan perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Misalnya dia ni penipu, berhati-hati engkau orang, dia ni suka pau dia orang, dia ni suka hutang tak bayar, engkau orang kalau dia datang minta, tolonglah berhati-hati. Maka itu diharuskan. Dan yang keenam ialah menyatakan sesuatu sifat yang ada pada dia, yang ma'ruf pada dia. Tapi untuk orang lain kenal, misalnya dia bisu. Misalnya kita nak panggil dia siapa ya? Orang panggil dia Osman Bisu misalnya. Buta misalnya, mak tinggi misalnya, mak rendah. Terpaksa kita panggil dia supaya orang boleh kenal dia. Sebab dalam kampung kita ni banyak sangat yang bernama mak. Maka terpaksa panggil mak B, mak A, mak C. Ada mak tinggi, mak rendah. Maka terpaksa diletakkan nama itu supaya orang mengenalnya. Dan dia pun tak marah dengan panggilan nama itu. Maka pada masa itu aibnya tidak dikira berdosa, insyaAllah. Okey. Dan Lufia, kalau kita boleh kongsikan juga kan, kadang-kadang aib ni bukan disebabkan individu ataupun kekurangan individu itu saja. Kadang-kadang dalam ahli keluarga kita sendiri kan, contohnya di media sosial, rata-rata ada juga yang berkongsikan mengenai pasangan mereka kan, berkata mengenai kekurangan dan masalah orang kata dalam kelambu lah kan. Bagaimana sebenarnya melihat kepada situasi ini? Ramai sebenarnya dalam kalangan kita, lagi-lagi di media sosial sekarang ni. Lufia akui bila kita banyak bermain media sosial, itu ada satu masalah terutama sekali wanita. Bila dia tengah beremosi dan dia pegang telefon, dia akan tulis sesuatu untuk meluahkan segala perasaan dia, segala kesakitan, segala-galanya. Tapi nanti bila dia dah luah segala-galanya dan mungkin secara sedar atau tak sedar dia akan mengaibkan ahli keluarga dia dan juga diri dia sendiri. Jadi Lufia orang kata macam ni melihatlah dari apa yang berlaku pada sekarang ni kan, ramai orang dia banyak benda dia tak puas hati, dia akan terus tulis. Contohnya jiran sebelah tak nak ambil vaksin ke apa pun dia nak tulis juga, macam tu contohnya lah. Maksudnya apa saja yang berlaku di keadaan sekeliling, mereka nak share, mereka nak beritahu ada masalah apa pun. Nak jadi yang pertama lah. Ya, macam mana? Dia nak jadi yang pertama sebenarnya berkongsi kan. Ya. Kadang-kadang untuk meluahkan apa masalah diri dia. Tapi Lufia bercakap sebagai seorang wanita lah kan. Bila seorang wanita tu beremosi, pegang telefon, memang habis. Pasal dia akan meluahkan segala-galanya. Dan
mengawal emosi itu masalah utama dia. Dia nak mengawal emosi tu, bila tak terkawal, dia akan pegang telefon dan akan tulis perkara-perkara yang tak perlu sebenarnya untuk disebarkan dan untuk dikongsikan. Itu untuk meluahkan perasaan Lufia, tapi kadang-kadang tak ada apa-apa untuk diberitahu pun ada juga yang nak, macam Lufia katakanlah, jiran tak betul pun nak bagi tahu dekat laman sosial. Ya, betul. Tapi itu mungkinlah bagi mereka yang inginkan perhatian ataupun itu dah menjadi satu tabiat kan. Tapi sebelum kita bertanya kepada Ustaz lebih lanjut dan juga Lufia, kami nak dengarkan juga apa pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Jom. Aib tu tak perlu dikongsi dengan sesiapa sebab tak semua orang boleh menerima kejahatan ataupun keburukan kita yang dulu tu ataupun yang kita tengah buat sekarang ni. Kita tak boleh cerita kat sesiapa. Melainkan kalau kita nak kongsi juga kepada sesiapa, kita perlu kongsi dengan orang yang boleh dipercayai, yang kita tahu dia boleh simpan rahsia, dia tak akan buka aib kita. Bila cerita, sampai situ je, untuk sekadar meluah saja. Tidak perlu bercerita sampai menyampaikan kepada orang lain. Aib ni bermaksud kelemahan. So, kelemahan seseorang lah, kelemahan dengan kawan, kelemahan keluarga ataupun orang sekeliling kita. Tujuan kita perlunya menjaga aib adalah sudah pasti untuk keharmonian. Contoh kalau kita dengan kawan, kita perlulah jaga aib dia, kelemahan dia. Contoh dia suka kentut ke apa ke, dia suka belahak depan-depan. Dengan kita mungkin dia selesa, tapi dengan orang lain tak selesa. Sebab mungkin kita dah kawan dengan dia lama. Tapi tak perlulah kita nak bercerita. I rasa salah satu cara yang macam boleh mengaibkan seseorang ialah bila kita share pasal keburukan seseorang tu dekat social media. Macam zaman sekarang, I tengok ramai sangat pasangan bila tak puas hati dengan pasangan dia sendiri, dia tak ada tempat nak luahkan, dia buka pekung dia sendiri dekat social media. And dia post pasal apa keburukan pasangan dia itulah. I rasa benda ni macam tak patutlah, sebab kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, better kita discuss elok-elok kat rumah. Tak perlulah orang luar tahu masalah rumah tangga kita. Jugalah pandangan orang ramai kan, kadang-kadang benda yang sedikit-sedikit itu kadang-kadang itu sebenarnya aib yang perlu kita jagakan untuk kita tidak memalukan dan terus menjaga maruah orang yang kita kenal. Betul tu Fatin. Dan Ustaz, mungkin di sini saya nak tanya kepada Ustaz kan. Ya betul, kita tidak mahu berkongsi aib orang, kita tidak memburukkan nama orang. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita perlu meluahkan emosi kita. Macam tadi Lufia katakan, apabila terlalu beremosi, mungkin kita bawa emosi itu ke media sosial. Tapi Ustaz, kalau kita berkongsi perasaan kita bersama dengan kata kawan karib ataupun ibu kita kan, ataupun kakak atau abang kita, bagaimana situasi itu Ustaz? Kita hanya sekadar ingin meluahkan perasaan kita, bukan untuk memburukkan nama sesiapa. Ya, kita kena pilih orang dengan siapa kita nak buka aib rumah tangga kita misalnya. Okey. Kita kena pilih orang yang dipercayai, orang yang siqah. Dalam bahasa fiqh dia, dalam bahasa dia, orang yang dipercayai. Bukan boleh pergi cerita suka-suka, tambah-tambah hari ni pergi cerita dalam viral pula. Macam-macam orang akan masuk. Bila yang kedua, kita kena tengok kesan daripada apa yang kita buka aib. Apa berlaku kesan pada kita. Memang ada orang yang terlalu marah pada suami, terlalu marah pada isteri dia, dia buka pasangan aib masing-masing dalam media. Dan ramai orang yang support dia. Ramai orang yang sokong dia. Dia pun lagi bersemangat. Bila rumah tangga dia hancur, cuba tanya balik. Yang duk sokong dia, yang duk support dia tu, berapa ramai banyak sekarang ni. Berapa ramai yang tinggalkan dia tu kantang-kanting. Dan sebab tu kita kena fikir dulu. Macam kata Lufia tadi tentang kadang-kadang emosi. Dia kata sudah marah sangat, ada handphone dia tulis sajalah. Kita sabar sikit. Bila kita nak tulis tu, kesan dia apa? Adakah mereka yang support kita dalam komen, yang viralkan cerita kita ni, bila kita susah jatuh terduduk nanti dengan anak-anak kita, adakah dia orang ni yang akan bagi sumbangan, bagi pertolongan, yang akan bagi pekerjaan, yang akan bela anak-anak kita? Tak ada juga. Sebab tu saya katakan tadi, dua benda kita kena fikir. Yang pertama, mengadulah kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita. Yang boleh nasihat suami kita. Siapa dia? Mak bapak kita. Mak bapak dia. Keluarga kita. Banyak orang bila ada masalah dengan keluarga, dia tak nak libatkan keluarga dia. Sedangkan suami dulu, waktu kita nak kahwin dengan suami, bapak datang, mak datang, wali ada, saudara ada, saksi nikah pun ada.
kenapa kita tak minta dia orang, ayah, saya ada masalah dengan suami saya ni, ayah, kenapa dengan suami kamu? Bagi tahu. Dan ayah pula bila dia bagi tahu, boleh bagi tahu, kenalah tolong. Mak tak nak campur, itu hal rumah tangga korang. Mak tak nak campur. Ini punca dia. Bila mak cakap, keluarga cakap, aku tak nak campur. Akhirnya dia nak campur dengan siapa? Sebab itu tuan-tuan, bila ahli keluarga kita ada masalah, rumah tangga, laut mana yang pantai mana yang tak ada lambung dengan ombak lah apa semua, mesti ada bergelombang. Jadi kita kena jadi orang yang menolong ahli keluarga kita untuk selesaikan supaya aib ini tidak tersebar merata. Minta. Bila jadi sesuatu yang tak elok, yang akan susah anak kita, yang akan susah cucu kita, yang akan menanggung kita pun kita akan jadi susah. Sebab itu bila ada masalah, saya nasihatkan yang pertama, mengadulah pada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, saya minta sebelum kita nak viralkan aib seseorang, aib keluarga kita misalnya, cuba fikir apa kesan yang akan berlaku pada diri aku, keluarga aku, anak-anak aku. Fikir dulu sebelum buat. InsyaAllah kalau kita buat dua benda ini, aib itu dapat kita tutup, aib tadi dapat akan, sebab kita pun ada aib, tambah suami isteri. Allah kata, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri ni pakaian pada suami, suami ni pakaian pada isteri. Saya ni nampak cantik sebab ada baju. Pakai baju bunga-bunga macam Sudirman pula ni. Badan saya penuh dengan aib. Badan saya penuh dengan parut, dengan macam-macam. Tetapi parut badan saya ditutup cantik dengan baju, dengan tudung, dengan songkok. Begitulah suami isteri. Kita masing-masing ada aib. Isteri ada aib, suami ada aib. Tugas isteri dan suami ni menutup aib masing-masing. Walaupun dah berpisah, walaupun dah bercerai misalnya, aib tetap ditutup. Kerana itu rahsia masing-masing. Kita jadi cantik, kita jadi elok kerana orang tutup aib kita. Kita jadi baik ni, saya nampak baik sebab Allah tutup aib saya. Kalaulah Allah buka aib saya, tah buruknya saya. Sebab itu, jangan buka aib orang. Nanti Allah buka aib kita. Wallah. Okey Ustaz, dan kalau boleh kita kongsikan Ustaz secara jelas situasi yang mana kalau kita membuka aib orang dan kita sedar atas kesilapan kita tu, kita memohon maaf dan permohonan maaf tu menjadi aib kepada diri sendiri pula. Bagaimana Ustaz? Saya rela menanggung aib di dunia daripada menanggung malu kerana membuka aib di hari kiamat. Dialah orang hentam saya bila saya buat permohonan maaf secara terbuka dalam media sosial, kan, mohon maaf, keluarkan kata-kata yang tak elok. Saya telah katakan benda yang tak elok. Saya mohon maaf kepada Lufia. Maaf ya, contohnya begitu. Kemudian orang hentam saya, apalah engkau cakap tak ada, bodoh punya ustaz lah apa semua. Biarlah orang hentam saya. Janji dia maafkan saya, janji Tuhan maafkan saya. Nanti di hari kiamat saya tak ada urusan lagi dengan Lufia. Biarlah, janji saya bersih daripada dosa dengan Lufia. Orang nak hentam tu mana boleh kita tutup mulut orang. Selagi dia mulut cakap, dia nak cakap juga, biarkan. Yang penting saya, Lufia dengan Allah, kami dah mohon maaf. Saya dah minta maaf. Dan Lufia pun bila saya dah minta maaf, contohnya, saya maafkan Ustaz. Saya pun ada salah juga. Sama-samalah. Cantiknya tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah dia maafkan. Saya mohon maaf. Masyarakat akan diam. Mereka dah selesai masalah. Wallahu'alam. Dan Lufia sebagai kata public figure lah kan. Bagaimana Lufia mencari titik tengah ataupun keseimbangan itu untuk berkongsi apa yang Lufia kongsikan di media sosial? Sebab hari ini media sosial adalah medium yang terbesar, paling kuat untuk kita sebagai public figure kan. Jadi kalau Lufia sendiri dalam situasi yang Lufia terpaksa menyuarakan pendapat, adakah Lufia masih akan memilih media sosial dan bagaimana Lufia mencari keseimbangan itu? Bagi Lufia, apa yang kita nak share, apa yang kita nak berikan apa-apa statement pun, kita kena berlapik dan juga dengan cara yang baik lah. So maknanya contohnya kalau kita ada sesuatu yang kita tak setuju ataupun kita rasa memang tugas kita untuk berkata sesuatu kerana
situasi yang agak orang kata menakutkan. Jadi kita akan gunakan dengan cara yang baik. Contohnya kita akan berkata perkara yang baik-baik dulu. Kita akan sebut benda-benda yang baik tentang seseorang tu dulu sebelum ingin mengatakan sesuatu yang rasanya tidak elok untuk dikongsikan di media sosial dan sebagainya. Dan keseimbangannya dari segi macam kadang-kadang kita perlu jadi orang yang orang kata cuba sedaya upayalah untuk menjaga hati orang dan juga berbagai pihak sebelum kita nak upload ataupun mengeluarkan apa-apa statement. Macam itulah bagi saya. Okey, Baik, Sugi, Ustaz dan juga Lufia. Saya ada satu yang nak dikongsikan daripada rakan-rakan di Facebook. Norimah Ghani. Yang mana saya setuju selagi kita boleh simpan, maka simpanlah. Kerana jika kita buka aib suami, orang lain akan bertepuk tangan. Dan saya sendiri selama 15 tahun, tak ada siapa tahu kerana jenis saya selalu puji kebaikan suami, yang lain kita simpan. Maksudnya antara suami isteri sahaja. Okey, baik. Dan di penghujung perbincangan kita ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh rumuskanlah topik perbincangan kita pada hari ini. Aib jangan dikongsi. Ya, Nabi sebut man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, Allah Taala akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Jadi sebaik-baiknya kalau orang mengadu tentang kita, macam saya ni Fatin, Sugi, orang mengadu saya ni tiap-tiap hari. Hari ni pun datang ramai orang mengadu macam-macam kes. Tetapi itu adalah amanah untuk mereka pada saya. Tuhan suruh saya jaga amanah. Wajib saya jaga amanah. Sebab kalau kita jadi kawan, orang mengadu pada kita, orang buka aib dia, terpaksa buka sebab minta pertolongan kita, itu amanah pada tuan-tuan. Tolong simpan aib dia. Kerana manusia ini waktu baik dia simpan. Waktu kamcing, waktu ngam-ngam dia simpan. Tunggu dia bergaduh, dia akan buka. Sebab tu berhati-hati. Jangan cepat sangat buka aib pada orang walaupun dia kawan kita sendiri. Cara dia mudah aja Sugi. Kalau kita menyembang dengan dia, kalau kita berbual dengan dia, dia suka buka cerita tentang orang lain kepada kita. Dia suka sembang. Maknanya satu hari kalau kita cerita pada dia sesuatu, dia juga akan buka aib kita pada orang lain. Setuju, Ustaz. Hati-hati. Satu konsep yang sangat senang untuk kita fahamkan. Kalau kita melihat kepada orang itu, jangan mudah percaya. Dan apa saja yang dilakukan kepada kita, tak mustahil dia akan lakukan kepada orang lain juga. Terima kasih Ustaz, Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Lufia kerana berkongsikan mengenai topik hari ini, aib jangan dikongsi. Kami harapkan apa sahaja perkongsian hari ini dapat membuka mata dan juga ramai lagi masyarakat kita yang boleh menjadi lebih rasional dalam apa sahaja perkongsian di media sosial dan sebagainya. Betul, Fatin. Dan berbalik kepada apa yang Ustaz katakan, sebab tu saya kadang-kadang ada trust issue. Sebab kita nak kongsi itu sebab nak luahkan perasaan. Tapi ada orang ni adalah dia punya tabiat dia bawa orang kata satu kisah ke orang lain, kisah orang itu ke orang lain. Jadi kalau nak berkongsi itu boleh seperti yang Ustaz dan Lufia katakan, tetapi kita pilihlah orang yang sepatutnya kita kongsikan bersamanya. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini.